Sebab itulah makmum dia tak perlu niat untuk sujud sahwi. Kalau kita biasa, kita kena niat untuk sujud sahwi. Kita sembahyang seorang, kita lupa baca tasyahud awal, maka bila kita nak sujud sahwi, kita kena niat aku nak sujud sahwi. Adapun makmum tak perlu niat, kerana memadai dengan niat imam. Kalau imam nak turun sujud sahwi itu, maka imam niat. Kita tak perlu niat, kerana sudah memadai dengan niat imam. Kerana dia tu imam, kita ni makmum. Lepas tu perbuatan kita pada sujud sahwi itu dihukum wajib jikalau imam buat. Begitu juga kita kata sujud tilawah, sama juga sujud tilawah. Imam sujud tilawah, makmum pun kena sujud juga, walaupun makmum tu sedang membaca Fatihah. Imam sudah membaca Fatihah, imam sujud tilawah, makmum kena tinggal Fatihah dia sujud tilawah. Dan pada bacaan Fatihah dia tu terputus tu, masih lagi dia boleh sambung. Sebab baca Fatihah ni disyaratkan kita mualat satu ayat dengan satu ayat tu. Tak boleh kita wakaf yang lama. Kita kata Alhamdulillahirabbil alamin, wakaf Ar-Rahmanur Rahim. Tak boleh. Di sini kena mualat berturut-turut. Mana kita dibenarkan sekadar prasaktah, bernafas sahaja. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Boleh sekadar itu. Lebih daripada itu tak boleh, tak sah Fatihah kita. Kalau antara tu dia nak tahan terkentut je. Dia nak tahan terkentut. Tak boleh lah. Tak boleh tak kira lah. Nak tahan terkentut ke apa. Macam dia sujud tilawah, dia punya Fatihah terputus lah. Ya, apabila dia sujud, imam sujud tilawah, maka kena buat sujud. Maka makmum kena sujud tilawah. Jadi makmum yang baca Fatihah tadi tidak dikira terputus. Dia boleh sambung Fatihah dia. Kalau dia berhenti pada kata ihdinas siratal mustaqim, maka dia sambunglah siratal ladzi. Bila bangun daripada sujud tilawah, dia sambung siratal ladzi. Tak perlu ulang daripada awal. Itu boleh. Macam tu boleh. Apa dia? Macam tu dia boleh kan? Memang kita kena sujud. Itu tak apalah. Mana tak memutus mualat, dia dinamakan tak memutus mualat. Bila kita mengucap amin, tak memutus mualat kan, sama imam baca amin, kita pun tengah baca Fatihah, kita pun sebut amin, pun tak memutuskan mualat Fatihah kita. Kerana perbuatan, kembali pada asal masalah, kerana perbuatan imam sujud, maka kita kena sujud. Begitulah di sini. Asalnya sujud sahwi itu sunat, tapi pada hak makmum dia menjadi wajib, bahkan menjadi rukun. Bahkan kalaulah kita kata makmum tu terlupa, untuk sujud sahwi selepas daripada imam beri salam dah, maka wajib makmum tu niat masuk dalam sembahyang, dia kena sujud sahwi. Kalau dekatlah masa dia tu, di antara dia ingat dengan salam dan ingat tu dekat. Kalau jauh juga kan, batallah sembahyang dia, kena ulang semula lah sembahyang dia. Dia imam sujud sahwi, makmum ni duduk dalam tasyahud. Okay. Dia lalai, tak ingat yang bahawa imam dia tu sujud sahwi. Kerana dia tak kira, dia khayal benda apa pun, lalai. Imam beri salam, dia pun beri salam jugalah. Apabila mendengar imam beri salam, dia beri salam. Apabila lepas daripada beri salam, baru dia tahu bahawasanya imam tadi sujud sahwi. Maka dia kena niat masuk dalam sembahyang, dia kena sujud sahwi. Kemudian barulah dia beri salam. Kalaulah masa dia antara dia ingat dengan dia sujud sahwi itu, masa dia antara ingat dan beri salam tu, tak panjang lah. Kalau panjang, batas sembahyang dia wajib ulang semula sembahyang. Dia serupa dengan kita tinggal rukun lah. Sebab dipanggil rukun lah tu, kita mengikut imam tu seperti kita tinggal rukun. Kita tinggal rukun atau tinggal Fatihah, sudah sembahyang dah, baru teringat bahawasanya kita tak baca Fatihah pada rakaat yang keempat ke. Jadi masa kita beri salam dengan masa ingat tu tak lama. Boleh kita masuk dalam niat masuk dalam sembahyang, kat takbir, kita tambah satu rakaat. Kalaulah lama, maka batallah sembahyang kita kena ulang semula.
Macam itulah sujud sahwi pada hak makmum. Jika panjang masa dia, maka dia kena ulang semula sembahyang. Kalau tak panjang, maka boleh dia niat masuk dalam sembahyang, dia sujud sahwi, kemudian dia beri salam. Kalau dia niat, kadang kita lupa baca Fatihah je. Kalau dia ingat rasa dia tak baca, dia dah bagi salam lah. Cepat-cepat lepas dia bagi salam tu terus kita takbir. Tambah satu rakaat. Tambah satu rakaat. Bukan dia sujud sahwi. Lepas tu baru dia sujud sahwi. Lepas habis dia tambah satu rakaat. Lepas daripada baca tasyahud, dia sujud sahwi, kena beri salam. Ini yang perlu kita ingatlah, masalah kita jadi makmum. Habis tu katanya kalau imam tu kalau jemaah yang ramai memang tak disunatlah dia sujud sahwi. Wa mahalluhu qabla salami. Wa mahalluhu, dan tempatnya sujud sahwi qabla salami, sebelum daripada beri salam. Qabla salami, sebelum daripada beri salam. Ini tempat bagi kita sujud sahwi. Tak bolehlah kita sujud selepas beri salam. Jadi dalam mazhab kita, dia sebab hadis yang datang kafiyat sujud sahwi ni ada dua hadis. Satu hadis yang datang sebelum beri salam, lepas kita membaca tasyahud kita pada sujud sahwi dua kali, kemudian baru kita beri salam. Satu kafiyat lagi selepas beri salam. Hadis yang sahih juga, yang digunakan oleh mazhab Hanafi. Mana dia baca tasyahud, sudah baca tasyahud, beri salam, Assalamualaikum, salam yang pertama, kemudian dia sujud sahwi. Dua kali lah. Sujud kali dua kali, kemudian dia baca tasyahud semula. Lepas baca tasyahud, kemudian beri salam pertama dan salam kedua. Selepas daripada salam, dia salam pertama dulu, barulah sujud. Kerana hadis itu kedua-duanya hadis sahih. Jadi hadis dalam yang digunakan oleh mazhab kita Syafi'i, pada hadis yang disebut oleh Imam Bukhari dan Muslim, dan Sahih Bukhari dan Muslim, yang Nabi sujud sebelum daripada beri salam. Dengan hadis yang digunakan oleh Imam Hanafi, diikuti oleh Imam Ahmad bin Hanbal, pun hadis sahih juga. Cuma dalam mazhab kita Syafi'i kata bahawasanya hadis yang digunakan oleh Hanafi itu dibahas oleh ulama, hadis itu hadis terdahulu. Hadis yang digunakan oleh mazhab kita Syafi'i ni, hadis ini terkemudian. Jadi kaedahnya yang terakhir ini menasahkan yang dahulu. Maka hadis yang kata sujud sahwi selepas beri salam itu hadis mansukh. Hadis yang guna sebelum beri salam tu hadis nasikh. Itu bagi mazhab kita Syafi'i lah. Kerana dia himpun, sebab hadis apabila berlawanan, zahir berlawanan, maka ulama cari mana hadis yang dahulu dan mana untuk tarjih, untuk mengkuatkan mana hadis ni, hadis dahulu ke hadis kemudian. Kalau tidak didapati, maka dia tengok hadis itu, hadis yang dulu tu mutlak ke muqayyad ke. Kalau mutlak, maka diguna yang muqayyad. Hadis dulu tu am ke, kalau am, maka hadis diguna hadis yang khas. Itu mengikut ulama usul fiqh lah. Dia mentarjihkan hadis walaupun sama-sama sahih, tapi dia lihat hadis itu di mana ke dahulu, di mana kemudian. Hadis itu mutlak ke muqayyad, hadis itu am ke ataupun hadis itu khas. Jikalau dia beri salam dengan terlupa, beri salam dengan terlupa, yang tak ingat dia tu sujud sahwi, beri salam. Jadi kalau tak lama perceraian masa tu, boleh dia masuk dalam sembahyang, kemudian dia sujud sahwi lah. Kalau lama,
tak boleh lah. Tak tak batal sembahyang dia, kerana sujud sahwi itu sunat je. Apa kalau lama, pada tak boleh dia nak sujud sahwi. Nak masuk sembahyang pun dia kena niat masuk sembahyang balik. Ni masuk sembahyang. Faslun wa khamsatu awqatin la yusalla fiha illa salatun laha sababu. Ini satu pasal pada menyatakan waktu yang dimakruh kita sembahyang di dalamnya. Dimakruh dan tidak terjadi sembahyang kita pada 5 waktu ni. Bukan setakat makruh, dia dinamakan karahah tahrim, makruh haram. Sebab khilaf ulama lah, di antara makruh sini makruh tahrim ke ataupun makruh tanzih. Maka yang muktamadnya dikatakan makruh tahrim. Makruh tahrim ni dengan haram dia sama-sama berdosa. Buat makruh tahrim pun berdosa, buat benda yang haram pun berdosa. Cuma bezanya di segi dalil. Haram ini dia panggil dalil qat'i yang tak boleh kita nak takwil. Itu haram. Adapun makruh tahrim ini yang ada dalil tapi boleh diihtimal dalil itu. Boleh diihtimal. Ihtimal tegah di sini, tegah dengan makna apa, boleh ihtimal lagi. Yang Nabi tegah. Maka apabila dalil itu boleh diihtimal, bukan dalil yang qat'i, mana dalil itu dalil zanni, maka itu dinamakan karahah tahrim. Ihtimal maksudnya? Ihtimal maksudnya apa? Boleh diihtimal, boleh ditakwil lagi hadis tu. Jadi nas dia tu dah bukan qat'i, bukan sampai mutawatir lah. Kalau hadis tu sampai mutawatir itu dipanggil dia nas qat'i, tak boleh dah. Jadi hadis tu zanni. Itu zon. Jadi hadis zanni ni sebab zon hadis tu jamaah bila sebut hadis ahad dia zanni lah, dinamakan dia lah zanni. Sebab hadis ahad ni ada kalanya ulama ni mengatakan bahawasanya ini dhaif, orang ini perawi ini dhaif. Ada ulama lain mengatakan bahawa perawi ini sahih. Maka sebab setengah daripada perawi hadis ada ketikanya dia tu persahih ketika ni. Contohlah kita kata ada seorang perawi yang dia merawikan hadis sebelum dia tu jadi hilang ingatan kerana anak dia meninggal. Sebelum tu ulama tak ada khilaf tentang dia ni orang yang kuat ingatan. Selepas kematian anak dia jadi hilang ingatan. Maka martabat hadis itu turun. Maka ulama yang kemudian dia membahas waktu mana hadis ni diambil daripada dia. Waktu dia tu kuat ingatan ke ataupun waktu dia tu dhaif, lemah ingatan. Maka ulama kaji. Jadi ulama ni kata tak, hadis ni datang sebelum daripada dia hilang ingatan, maka hadis ni kuat. Ulama ni kata tidak, hadis ni datang ketika dia tu sudah hilang ingatan. Mereka pada situlah berlakunya dipanggil di dalam zanni. Ada yang sahih tapi dengan mana hadis ahad ialah zanni. Macam-macam lah dia punya terjadinya hadisnya hadis zanni itu. Jadi apabila hadis yang boleh diihtimalkan takwil, boleh ihtimal takwil daripada ulama, hadis itu di dalam zanni, maka dinamakan karahah tahrim. Tapi kalaulah haram, mana di dalamnya qat'iyah, itu dinamakan haram lah. Putus dah, tak boleh ditakwil lah hadis itu. Jadi disebut sini waktu yang makruh kita sembahyang, mana berdosa lah. Dan sembahyang itu tidak terjadi. Tak terjadi. Batal dan tidak sah dah sembahyang itu. Kita buat pun Allah Ta'ala tidak akan beri pahala di atas sembahyang yang kita buat. Contoh kita kata sembahyang sunat selepas daripada asar, selepas daripada subuh, selepas daripada kita mengerjakan sembahyang subuh. Itu mengerjakan sunat pada waktu yang dia haram. Maksudnya sembahyang sunat kita tidak akan diberi ganjaran pahala oleh Allah Ta'ala. Berdosa lagi berdosa dan tidak dapat ganjaran. Bagi ulama yang mengatakan makruh di sini makruh tanzih. Makruh tanzih pun berdosa juga. Asalnya makruh tanzih ni dia tidak berdosa, makruh biasalah. Kalau kita buat tak berdosa.
kalau kita tinggal ataupun tidak berdosa, makruh biasa. Tapi masalah di sini makruh tanzih sini dia panggil berdosa kerana dia mengerjakan ibadat yang rosak. Ibadat tu tidak dikira oleh syarak. Tiba-tiba dia buat juga ibadat tu, maka berdosa di situ. Sebab mengikut ulama yang mengatakan makruh tanzih pun sembahyang di situ tidak sah, tak terjadi sembahyang. Jadi dia sembahyang juga berdosa ni, kerana dia mengerjakan sembahyang yang sudah tidak sah, pun dihukum berdosa juga. Dia asalnya ingat, asalnya makruh tanzih dia tidak berdosa asalnya, tetapi berdosa di sini kerana dia melakukan ibadat yang dikira tidak sah pada syarak. Khamsatu awqatin, 5 waktu. Khamsatu awqatin, 5 waktu. La yusalla fiha, tidak disembahyang. Fiha, padanya, pada 5 waktu. Illa malaikan salatun, malaikat boleh sembahyang laha, yang baginya salat, sababun, ada sebab. Yang boleh kita sembahyangnya sembahyang yang ada sebab, boleh. Mana jika sembahyang yang tidak ada sebab, seperti sembahyang sunat mutlak, ini sembahyang tidak ada sebab, sembahyang semata-mata sembahyang tak ada sebab, maka tidak boleh kita nak sembahyang selepas daripada waktu 5 waktu ini. Jadi jika sembahyang itu ada sebab, sembahyang yang ada sebab ni tak kira sebab terdahulu ke ataupun sebab yang menyertai. Sebab yang terdahulu banyak, kita ada sembahyang qada, kita nak qada selepas daripada asar, selepas daripada sembahyang asar, boleh, kerana ada sebab terdahulu. Mana sebab tu? Sembahyang qada, sembahyang luput waktu dia. Ataupun sebab yang menyertai, kita kata berlaku gerhana matahari selepas daripada asar, maka boleh kita sembahyang sunat gerhana. Sama ada kita nak sembahyang berjemaah ke, sembahyang seorang diri ke, tak kira lah, tapi disunatkan kita berjemaah. Itu dipanggil sembahyang yang ada sebab yang menyertai, berlaku gerhana ataupun berlaku gerhana bulan selepas daripada asar, selepas daripada subuh, sebelum naik fajar. Sebelum naik fajar tu dia kira masih lagi keadaan malam. Kalau naik fajar sadiq, dah naik fajar, sebelum daripada naik matahari itu masih lagi malam lah. Daripada naik matahari tak adalah siang lah. Jadi berlaku gerhana selepas daripada sembahyang subuh kita, gerhana bulan, maka boleh kita melakukan gerhana bulan. Itu dipanggil sebab yang ada menyertai, maka di situ tidak haram sembahyang kita. Adapun kalau sebab yang tidak ada sebab yang menyertai sembahyang sunat mutlak, tak boleh lah. Kita nak sembahyang hajat selepas daripada asar, tak boleh. Selepas daripada subuh tak boleh, kerana sembahyang hajat ini sembahyang sunat mutlak ya, tak boleh kita nak melakukan. Pokok bila masa boleh tak? Bila masa boleh. Jangan kita tentukan kita nak qada di waktu tahrim ni. Kita kata selepas zuhur boleh kita qada, kita nak tentulah lepas asar lah qada. Itu tak boleh. Nak tentukan begitu tak boleh. Tapi jika kalau selepas sembahyang asar tu terletak ada qada, nah, subuh tak ingat, maka boleh kita qada, tak apa. Kalau jangan nak tentukan aku nak qadanya, kita duduk dah pukul 10 ni, pukul 10 pagi tentu nak qada lepas asar, itu tak boleh. Itu haram juga, kita tentulah qada macam itu haram. Tak kira lah qada itu kita qada sembahyang fardu ke ataupun sembahyang sunat, tak kira. Jadi sembahyang sunat mutlak tak boleh, seperti sembahyang sunat tasbih tu tak boleh lah. Sunat tasbih tak boleh, istikharah tak boleh. Itu dipanggil ada sebab yang mutaakhir, tak boleh. Sembahyang sunat
ihram, tak boleh. Jadi sembahyang ada sebab dua lah, iaitu sebab mutaqaddim, dia panggil ada sebab terdahulu seperti sembahyang yang qada, ataupun sebab yang menyertai seperti sembahyang sunat gerhana bulan ataupun gerhana matahari, ataupun kita main sembahyang sunat istisqa, minta hujan tak apa. Sembahyang untuk minta hujan itu tak apa. Dia panggil ada sunat pada sebab yang menyertai. Yang pertamanya 5 waktu. Yang pertamanya kalau yang sunat hajat kan, itu pun lepas main subuh tu, kita dah dapat berita ada orang nak bagi serang. Dan kita ni harap-harap tak ada orang datang serang lah. Jadi itu boleh sunat hajat ke tak boleh? Kita kena tunggu. Tak termasuk di bawah sebab yang menyertai. Tak. Itu syarat tak letak sebab menyertai macam tu. Itu kita tunggu selepas daripada subuh. Lepas pada subuh tu syuruk tu kan? Syuruk boleh. Boleh ada kalender kan, sekarang kita dia ada syuruk kan? Boleh. Waktu yang pertama yang tak boleh kita sembahyang sunat yang tidak ada sebab ataupun yang sebab yang berlambatan, yang tak ada sebab seperti sunat mutlak, ada pun sebab yang mutaakhir dia panggil seperti sebab istikharah ataupun sebab sunat ihram. Ba'da salati subhi, selepas daripada sembahyang subuh. Kalau sunat tawaf tu dia panggil sebab mutaqaddim. Kita tawaf, kemudian kita lepas tawaf tu disunatkan kita sembahyang sunat. Maka dia panggil sebab mutaqaddim, tak apa. Ba'da salati subhi, selepas daripada sembahyang subuh, selepas daripada kita tunaikan sembahyang subuh kita. Apabila subuh kita menunaikan sembahyang subuh kita, maka bolehlah kita sembahyang. Tak boleh bagi kita nak sembahyang sunat. Ataupun kita baca surah tilawah, surah yang ada sujud tilawah. Dia termasuk juga daripada termasuk daripada pada sebab mutaqaddim juga. Dia sebab mutaqaddim ni dia kata misal seperti sembahyang luput, sembahyang jenazah, sembahyang nazar, yang diadahkan sembahyang kita, sunat wudu, ini yang boleh belaka kita sembahyang selepas pada asar ataupun subuh. Tahiyatul masjid, kita masuk masjid selepas daripada asar, boleh masuk juga. Nak wudu pun sama juga. Lepas solat subuh, kita batal sembahyang, lepas kita ambil wudu, lepas kita solat. Sebagai sebab yang mutaqaddim lah, sebab kita berwuduk. Begitu juga dikias sebagaimana sujud tilawah. Selepas daripada kita sembahyang subuh, kita baca surah yang ada sujud tilawah, maka disunatkan kita sujud, tidak haram kita sujud. Kita sujud syukur kan, kita dapat berita kemenangan, boleh kita sujud syukur. Itu termasuk daripada sebab yang terdahulu. Hatta tatlu'a syamsu, sehingga naik matahari. Mana haram dia berpanjangan dia sehingga naik matahari. Dia ilatnya sebab apa
syarak kita melarang kita melakukan sembahyang selepas daripada subuh dan selepas daripada asar. Kerana pada waktu itu orang kafir Majusi dia menyembah matahari. Selepas daripada subuh nak naik matahari itu, dia tunggu matahari nak naik tu dia sembah. Bila matahari tenggelam tu dia tunggu, dia nak menyembah matahari. Maka supaya tidak menjadi ibadat orang Islam ni menyerupai ibadat orang kafir Majusi. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Sebab itulah syarat larang. Sembahyang selepas daripada subuh dan selepas daripada asar. Itulah ilat yang yang utama lah disebut oleh ulama fuqaha kita tentang kenapa larangan sembahyang selepas daripada subuh dan selepas daripada asar itu. Sehingga naik matahari. Bila naik sudah terangkat matahari, mana pada waktu syuruk itulah, mana tegahan itu sudah terangkat dah. Cuma pada waktu sembahyang duha tu digunakan dah sepergalah, satu lembing, itu sebab sembahyang duha. Sebab ulama khilaf dah tentang sembahyang isyraq dengan sembahyang duha tu. Ada setengah kata, ulama kata sama ya, duha isyraq tu benda yang sama. Ada ulama kata lain, Imam Ghazali kata lain, sembahyang isyraq lain, sembahyang duha lain. Sembahyang isyraq tu pada waktu sudah lenyap dah, dah sudah naik matahari, itu boleh lah kita sembahyang sunat isyraq. Apabila sudah matahari itu dalam keadaan satu galah. Ni pandangan mata kita di antara, kalau kita duduk di pantai tu, di antara matahari dengan bumi tu, kita boleh jaraknya sekadar tinggi dia tu satu lembing, seperlembing ataupun satu galah jaraknya. Maka masuklah waktu sunat duha. Jadi waktu bagi isyraq tu sama sedikit lah, sedikit, mana tak sampai 15 minit macam tu ya. Jadi sebelum daripada tu tak boleh. Jadi apabila naik matahari bolehlah kita sembahyang sunat isyraq. Kalau ikut Imam Ghazali kata sunat isyraq ni ada. Ataupun menurut bagi pendapat bagi ulama yang mata isyraq dengan duha ni sama, kita kena tunggu. Sebab waktu duha tu naik sepergalah ataupun seperlembing, sebut dalam kitab dah jawi disebut satu perlembing. Jarak ukuran mata kita lah, bukan ukuran betul-betul jarak di antara kaki langit dengan matahari tu, pada pandangan kita. Yang pertamanya selepas sembahyang subuh sehingga naik matahari. Wa inda tulu'iha, dan ketika naiknya. Wa inda tulu'iha, yang kedua ni, waktu yang kedua, inda tulu'iha, ketika naiknya matahari. Jadi selepas daripada subuh tu, ketika naik matahari, hatta tatakamala wa tartafi'a qadra rumhin, sehingga tatakamala, sempurnalah ia matahari, sehingga sempurnalah ia matahari, wa tartafi'a, dan terangkat matahari, qadra rumhin, qadar seperlembing. Qadra rumhin, qadar seperlembing. Mana qadar 7 hasta lah. Satu perlembing ni qadar 7 hasta. 7 hasta anak Adam. Pada pandangan ya, pandangan mata kita 7 hasta. Jadi kita sembahyang ketika naik tu, ketika naik matahari, yang tu tak boleh lagi. Inda tulu'iha, ketika naiknya matahari, hatta tatakamala, sehingga sempurnanya matahari.
Jadi kita nampak duduk di pantai itu, di antara langit itu matahari naik, nampak itu. Jadi ketika naik matahari itu, tak boleh lagi kita nak melakukan sembahyang masa dia naik. Sehingganya qadarnya dibenarkan sehingga qadar 1/4. So qadar 7 hasta barulah dibolehkan kita melakukan ibadat sembahyang. Yang syuruk tu waktu dia lah. Dah cukup 1/2 lah tak? Syuruk tu dah cukup 1/2 lah. 1/2 lah. Maknanya Syuruk sama lagi. sama ya syuruk. Isyraq pun masdar, syuruk pun masdar ya, sama ya. Jadi mana bagi Imam Ghazali waktu syuruk dengan waktu duha tu lain lah kan? Lain ya. Bagi dia lain. Kalau kalender dia keluar kat paper tu lain lah. Lain. Kalau Waktu lah. Syafi'i. Imam Ghazali ya, lepas daripada qadar 7 hasta tu lah. Jadi kalau ikut Imam Ghazali ni tak samalah duha dengan waktu isyraq tu tak samalah. Syuruk tu. Kalau jumhur ulama lepas daripada pada qadar 1/2 tu waktu duha. Maksudnya bagi Imam Ghazali syuruk dia tu lebih awal daripada syuruk sekarang lah. Tak syuruk sekarang dah cukup 1/2. Jadi bagi dia syuruk tu lebih awal lagi lah. Yang cukup 1/2 tu duha. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa iza istawat hatta tazula. Apabila samalah ia matahari hatta tazula sehingga gelincir matahari. Jadi matahari betul-betul tegak. Sebelum waktu zuhur, apabila tazula gelincir itu masuk waktu zuhur tu. Sebelum waktu masuk zuhur tu, betul-betul tegak di atas kepala kita. Waktu